Kumpulan mana? Kumpulan 3? Okey. Baik, soalan saya yang pertama, boleh dengar suara saya? Dengar. Okey, soalan saya yang pertama, apa bagusnya pentaksiran ini kepada guru? Dan apa bagusnya pentaksiran ini perlu dilakukan? Apa pentingnya pentaksiran itu kepada pelajar pula? Saya mohon kumpulan 3 respon. Apa bagus, apa baik, apa kepentingan pentaksiran kepada guru dan pada pelajar. Silakan kumpulan 3. Kumpulan 3. Saya respon lah. Siapa tu? Saya Fakhrul Razi. Okey, Cikgu Fakhrul, silakan. Okey, untuk guru ni, guru dia dapat maklumat lah tentang perkembangan atau kemajuan murid. Murid ni sampai tahap mana dah. Okey, kalau untuk murid pula, dia tahulah dia tu kat mana pencapaian dia. Maknanya pelajar tu dia pun boleh tahu dia punya level tang mana. Ya. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Fakhrul. Cikgu nak tambah Puan Nomi. Saya Safa. Silakan. Okey, untuk guru bila dia dah buat pentaksiran ni, dia boleh nampaklah aktiviti ataupun kaedah yang dia laksanakan tu membantu untuk pencapaian PP kepada murid atau tidak. Jadi dia boleh buat refleksi lah kepada diri dia untuk tambah baik lesson seterusnya. Ya, kepada budak pula, pada pelajar? Kepada pelajar, dia boleh bersaing lah, ada persaingan positif. Okey, kita harapkan ada persaingan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Safa. Terima kasih. Okey, ya betul. Maksudnya pentaksiran ini memang perlu dilakukan dalam satu-satu pendidikan ya, dalam kita punya pembelajaran dalam PMC kita. Perlu untuk kita menilai kualiti PDP kita pada hari itu, pada minggu itu, pada bulan itu ke, tentang tajuk itu ke. Perlu kita tahu kualiti. Sebab cikgu ni bila dia nak mengajar, dialah yang orang kata designer untuk PDP pada hari itu. So as a designer, dia kena tahu sejauh mana kualiti PDP dia. Jadi kepada guru tu sendiri, dia boleh mengenal pasti apa yang murid-murid dia dapat, apa jenis bantuan yang dia boleh bagi. Okey, pentaksiran tu penting membantu dia. Bagi pelajar pula, betul sebagaimana yang Cikgu Safa dan Cikgu Fakhrul beritahu tadi, untuk dia orang tahu level mereka. Okey, kalau dia seorang yang positif, yang orang kata sedar diri, dia boleh meningkatkan lagi dia orang punya tahap prestasi pembelajaran mereka. Membantu mereka juga untuk menilai memahami lebih banyak tujuan pembelajaran pada hari itu, juga untuk menilai pencapaian mereka. So pentaksiran yang kita sebut ini ialah sebenarnya penting untuk kedua-dua pihak yang deliver knowledge itu dan yang akan menerima knowledge itu. Okey, jadi saya yakin semua guru-guru tahu format kita punya pentaksiran ni ada dua jenis. Satu yang formatif, satu yang summative. Okey, dalam konteks kita berkhusus 3 hari ini kita berkhusus tentang strategi pendekatan ataupun pendekatan IBSE dalam pendidikan sains kita. Jadi pentaksiran jenis formatif ni dia kekuatan dia, kelebihan dia, kita boleh mengesan sebagaimana yang kita dah tengok tadi slide tentang proses engineering tu sendiri yang sebagaimana Cikgu Nosiah pun sebut, evaluate tu dia tidak berlaku di hujung. Maksudnya sepanjang PDP itu daripada tengah masa explain ke, masa nak elaborate ke, guru-guru dah boleh membuat pentaksiran kepada pelajar-pelajarnya. Jadi dalam konteks strategi IBSE ini, sebenarnya guru-guru tu dah boleh mengesan di mana kelemahan pelajar dia, di mana kekuatan pelajar-pelajar dia, dan benda ni boleh berlaku dari masa ke semasa. Okey, dan boleh diatasi segera, tak perlu nak tunggu sampai hujung tahun, tak perlu nak tunggu sampai ujian pertengahan tahun, tak perlu. At that time, cikgu dah dapat kesan, dia dah boleh atur strategi pula dah. Tindakan reflektif tu dia dah boleh buat dah. Okey ya. So sebagaimana yang kita tahu, kita pun tengok apa elemen-elemen yang wujud bila kita buat pembelajaran jenis-jenis yang berkonsepkan pendidikan STEM yang ada multidisiplin. Okey, apa yang terlibat, ada fasa pemerhatian, ada menjana idea, kita ada bagi soalan-soalan jenis invertible, okey.
kita ada mengarahkan ataupun meminta pelajar-pelajar membuat penyiasatan, kita ada minta budak-budak buat kesimpulan, kita boleh tengok dia orang buat komunikasinya macam mana. So itu yang dimaksudkan sepanjang proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan IBS ini, guru-guru dah boleh tengok dari masa ke semasa. Itu kita sebut sebagai formatif. Yang summative tu yang saya sebut tadi iaitu pentaksiran yang mungkin hujung tahun, perpisahan akhir tahun, SPM ke. Okey? Baik. Kita teruskan lagi. Baik, tadi saya ucapkan tahniah untuk aktiviti tadi. Saya nampak, saya percaya benda ni kalau tak sepenuhnya guru-guru faham, tapi sekurang-kurangnya kita tengok basic dia. Apa basic backward design? Saya nampak tadi ada respon. Saya masuk dalam bilik tadi pun nampak ada perbincangan berlaku tentang apa itu backward design. Sebagaimana yang telah dibincangkan oleh Puan Nosia, kita setkan dulu apa hasil pembelajaran yang nak capai. Apa TP yang kita nak capai. Dan kita rancang apa bentuk pentaksiran yang kita nak buat. Dulu orang duk nilai last kali. Okay, tapi bila kita menengahkan konsep backward design ni, benda tu sama juga, cuma kita ubah je sikit. Kita dah set dalam minda kita nak tengok pelajar kita ni, nak taksir dia ni, kita setkan awal-awal bagaimana cara kita nak ukur dia orang punya apa tahap kefahaman ataupun kemahiran yang kita nak tengok, kita set awal-awal. Maksudnya dimulai dengan kenal pasti hasil pembelajaran yang nak capai, kemudian kita setkan dulu apa bentuk pentaksiran dan evidence yang macam mana kita nak dia orang hasilkan buku scrap ke, nak mereka hasilkan penulisan ke, ataupun kita nak tengok dari segi persembahan mereka, presentation. Kita nak tengok macam mana pelajar kita boleh berkomunikasi. Macam mana yakinnya pelajar kita bila membentangkan kepada satu kelas. Itu kita nak tengok elemen C yang komunikasi. Mungkin cikgu setkan begitu. So itu terpulang ke atas kebijaksanaan guru untuk apa yang dia nak tengok pada hari itu tentang hasil pembelajaran. Kemudian rancang. Rancang tu bermaksud yang macam tadi ada saya nampak yang menggunakan 5E. Maksudnya bila tiba engage tu, mungkin cikgu ni dia lebih cenderung nak guna video. Mungkin cikgu B tak mahu guna video, dia nak guna macam lakon balik ke, okey. Mungkin cikgu seorang lagi nak guna simulasi. Itu yang dikatakan rancang. Sehingga benda-benda ni semua dia walaupun kita tanya soalan-soalan jenis kepada pelajar, itu semua dalam perancangan kita. Soalan-soalan jenis produktif, itu semua duduk dalam perancangan kita. Sebab kita nak dapat evidence daripada pelajar, sebab kita nak tengok apa pentaksiran yang kita nak buat nanti. Sebab kita nak rujuk pada hasil pembelajaran yang kita dah set awal-awal tadi. Boleh? Okey cikgu? Okey cikgu? Baik. Okey. Dia sama juga sebelum ini, cuma kita setkan awal-awal dulu apa yang kita nak tengok. Bagaimana kita nak taksir. Kita rancang berdasarkan apa yang kita dah setkan sebelum tadi. Okey ya. Baik, saya teruskan lagi. Okey. Dalam ada artikel dalam modul yang diberikan tu ada satu lampiran S14-1. Saya akan bagi masa lebih kurang 10 minit sahaja dan saya bagi siap dah. Artikel itu saya harap semua orang dah pernah tengok. Saya lagi buka semula, saya tak ada link kat sini. Saya dah bagi siap dah. Maknanya untuk dalam artikel itu kumpulan 1 akan tengok bahagian what and how je. Tak payah tengok yang lain. Clear? Kumpulan 2 dan 3 buat tentang nak observe budak, nak buat pemerhatian. Soalan apa, macam mana? Okey. Dalam artikel yang sama tapi fokus pada bahagian itu. Kumpulan 4 dan 5 tengok macam mana produk itu. Apa special task. Kumpulan 6 bahagian feedback. Boleh? Boleh tak semua? Boleh. Okay. Saya Boleh. masukkan dekat room. Puan Nomi, base kepada lampiran S14-1 tu lah. Ya, tapi Okay. saya dah bagi-bagi dah. Jadi tak perlu tengok yang lain. Tengok yang tu saja. Boleh? Okey. Okey, baik. Sekarang saya mohon pertolongan cikgu untuk letakkan mereka dalam breakout room. 10 minit, sekarang pukul 12.13, 12.30. Kita balik semula pada kumpulan 12.23. Kita balik semula pada kumpulan besar. Okey ya? Okay, silakan cikgu setkan mereka. Terima kasih. Perhatian ya, tak perlu tulis mana-mana. Saya just nak verbal saja.
Maknanya sekali lagi you all dah saya discuss, you all Assalamualaikum. Yang ni cikgu-cikgu lebih arif kot yang ni. Macam yang tadi lah, saya tak boleh nak campur sangat. Ada 10 minit. What to assess? How to assess it? Boleh tengok dulu, tak apa boleh tayar artikel tu tak? Yang ni ke? Dia Artikel 17.1 tu. kan? Dia 14. 14 eh? 14 tu tak satu. 14.1, 14.1. Okay, jap. Yang ni ke? Ya. Kan? 14.1 lampiran ni. Ini ke? Betul. Boleh baca. Task kita tadi, what to assess and how to assess. Task kita tadi yang ni, what to assess and how to assess it. Maksudnya kita kena Apa kita nak nilai dan bagaimana nak nilai? itulah. Kita nak tengok yang mana sebenarnya sekarang kita nak fokus di mana. Kita baca dulu kot. Cuba tengok bawah-bawah tu. Kita Tengok point-point. yang dia ada what Sebab dia ada 10 pages, lepas tu yang ni dia dah highlight dah siap-siap. Ada yang highlight, ada yang underline. page yang kedua. Page yang kedua, okey. Kedua sebab kat situ dia ada what to assess and how to assess. Kita tengok je kat dia punya paragraph tu. Okay. Yang dekat area mana tu? Dekat bawah lagi ke? Purple. Purple je. Okey. Bawah tadi biru. Warna tu. biru. Yang ni. Yang warna biru ni. This one. Oh, Okay. ni ya. Okay, atas sikit. Okey. Dia suruh kita cerita je kot. So cerita ya. Dia secara lisan je tadi. Formative assessment. Formative tu important. Ni macam tu cikgu ni macam membantu murid. Ni lebih kepada kita punya Guru, part, kita peranan nak guru. nak tengok student dapat ataupun tidak apa kita punya objektif tu kan. Ni dia cakap teacher must know what understanding of scientific idea. Maksudnya kita nak uji apa, nak assess apa tu lah. Scientific idea dan proses skill lah. Yang dihasilkan itu kita nak, yang masa aktiviti dia buat tu, kita nak access scientific skill dengan proses skill lah. Ya. Dia tanya bagi soalan what tu. Soalan how dah jawab ni. Soalan what tu lah. What tu Proses skill. scientific idea How? dan proses skill. Bawah ada lagi How ke? lah. Oh ada lagi tak? Ni the process skill ada ni page yang ketiga dah. How tu macam mana how? Bagaimana? Ni ke? Kan dia ada kat sini, dia ada the process skills include, the attitudes include, apa semua tu. How tu yang tu letak observation apa tu? Observing, explaining, hypothesizing, itulah proses skill. Yang tu lah. planning. Yang ni how lah kan? Yang tu how lah kot. Anyhow. Skill. Dah ni apa yang dia nak kita nak tengok, kita nak access. Dia minta ni, proses skill dia tadi. suruh kumpulan satu suruh what to assess and how to assess it. So maksudnya
cara kita, maksudnya kita kalau ikutkan kat sini dia lebih kepada formative assessment kan. Dia sebab assessment kan kita ada two types of assessment. Kita ada yang formative, kita ada yang summative. Yang summative tu biasanya kita kata peperiksaan lah, peperiksaan di hujung semester. Kalau yang formatif ni maksudnya by end of our lesson. Maksudnya setiap kali kita hujung kelas, maksudnya kita akan bagi soalan kadang tu kan. Kita bagi soalan, kita nak tengok student betul-betul faham ke tak. Mungkin yang tu boleh jadi how kot. How bagaimana? What. Boleh jadi what. Tapi kalau how tu kita ambil yang ni kot. How yang ni. Observing, explaining, predicting. Betul tak? Ke? The process skill ni, yang ni lah yang kita nak access depa. Kan dia cakap tadi kita access scientific idea dan scientific skill. Ni semua scientific skill lah ni. Raising question ni. So itu akan jadi how lah. Ada ni what? Ni what? Ni semua proses skill yang kita nak tengok lah. Jadi skill yang mana? Ni attitude kan dia nak dua tadi. Skill dengan attitude dengan tu. Lepas tu how kita? Ni method ke? Tak method kan? How tu guna method lah. How tu method lah. Method dia lah. Method dia. Apa cara kita nak guna. Ni method of gathering information ni. Tengok yang pertama dia bagi dah tu. Observing student work. Tengok kerja murid. Okay. Observing student work. And then kita ada apa lagi? Asking questions. Asking question. Itulah questions. Semasa sepanjang tu ataupun buat test kan kat ujung boleh juga bertulis. Sepanjang tiba-tiba boleh. So ni looking closely at products. Tengok. Ni maksudnya kalau macam dia orang buat projek lah. Product. Yes. Grade dia punya produk. Kalau dia buat model tu kita grade kan lah. Okay great. Yang ni dia bagi contoh je kot. Tak pula lagi, Ziha pula bentang. Asyik-asyik kan orang yang sama je kan. Kemarin Cikgu Fauzan je asyik kena. Hari ni kita dengar suara Ziha lah pula. Boleh tu, Ziha dah faham dah tadi kan? Tak lepas Sekejap dia. kan? Tapi tak apalah, sekejap kita tengok dia panggil kumpulan mana. Doktor ambil dia punya tajuk-tajuk tu lah. Maksudnya dia nak dia nak assess apa? Kemahiran tadi tu kan? Kemahiran yang ni kemahiran apa tadi yang awal tadi? Yang ni. Ni proses skill dengan proses skills, idea dengan attitude. Attitude ataupun idea lah. Lepas tu yang bawah ni yang the areas of understanding ni. Tak payahlah, itulah dia punya idea. Dia tengok tiga lah, idea, skill dengan attitude lah. Atau what to assess. Idea, skill, attitude. How? Attitude. How tu kat bawah tadi. How tu tadi. Method Observe to the work. Observing. Lepas tu questioning kan, buat soalan. Secara lisan boleh, secara bertulis boleh. Macam tu. Lepas tu feedback kan. Minta feedback. Yang minta feedback ni yang mana? Yang ni? Ni ada banyak tadi. Slow. Looking product. Tengok produk dia, tengok hasil dia. Buat hasil. Contoh abang lah kata kalau buat model macam Rita main kan. Tengoklah hasil dia macam mana. Mana lagi? Tadi atas tadi kot ada yang ada terlepas lah kot. Ni, giving feedback to student. Tak kawan-kawan. Bukan yang ni rasa macam bawah-bawah dah tak? Atas tadi. Mana Cikgu Tahirah? Atas lagi, cuba atas lagi pelan-pelan. Yang dekat area asking. Lagi. Dia kata sama ada lagi. Ada lagi. Ambil kata kunci dia dah. Yang ni kalau kata kunci kita ada yang ni je lah. Observing students work, asking questions dengan looking closely at product. Dia. Tu lah kot.
Ada lagi kan? Ada berapa semua? Ada 5 kan? Ada 5. Kat mana lagi? Ada lagi ke bawah-bawah? Observing student. Observing. At work. Okay. Asking question. Tadi yang asking question tu dia tanya yang kat mana? Asking question. Observing bawah. Asking question kat bawah. Mengenanya. Yang ni. Okay, lepas tu dia ada looking closely kan? Looking closely bawah ni. Looking closely at the products. And last tadi special task lah. Apa dia? Special task. Kan? Special task yang maksud dia bagi task yang lain. Special task atas pada feedback to student. Kan ada satu special task. Putus-putus tak dengar? Putus lah. Tulis kat Telegram. Tulis kat chat Telegram. Telegram pun tak pun sebabnya boleh refer. Kumpulan 1 sudah ada ke belum? Dah masuk. Okey, kumpulan 2? Dah Puan Umi. Okey, alhamdulillah. Kumpulan 3? Dia Puan Nomi. Yang lain tu mungkin ke toilet ke. Kumpulan 4? Kumpulan 4 dah ada ke belum? Kumpulan 4 tak balik gitu. Tak balik. Dia pergi makan kat kafe kot. Okey, tak apa. Okey, saya nak mulakan, saya nak teruskan. Saya minta kumpulan 1 share apa yang kumpulan 1 dapat. Wakil, silakan. Apa yang kumpulan 1 dapat, what and how. Apa yang kita nak tengok, bagaimana kita share sikit. Simple saja, tak apa, rumuskan. Silakan kumpulan 1. Okey, Assalamualaikum. Untuk Naziha. Ya, saya Cikgu Naziha. Untuk yang kumpulan 1, kami dapat task untuk what to assess dengan how to assess it. So kalau untuk kita punya what to assess, kita nak assess daripada the student, the process, the attitude dengan the areas of understanding of scientific ideas daripada kita punya satu-satu PDP session. And then kalau untuk kita punya how to assess, kita akan tengok melalui kita punya observing students works. Maksudnya mungkin kita dapat task and then kita akan observe dia punya task sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Kita lead dia orang untuk dapat the ideas of kita punya objektif. And then kita akan develop dia orang punya, bagi solid dia punya dia punya objektif yang kita nak sampaikan tu dengan cara bersoal, asking questions. And then katakanlah itu adalah PDP yang ada buat projek ataupun apa-apa group task. So maksudnya kita akan tengok dia punya hasil sama ada perbentangan ataupun the product. Maksudnya kita akan keep on ada Q&A session supaya benda tu bukan setakat untuk the student, dia orang punya group sekali dengan the whole class. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Naziha. Okay. Saya tertarik dengan perkataan kita lead the student. Siapa boleh jelaskan kita lead the student? Siapa boleh tambah lead the student? Okey, Cikgu Marlina. Siapa boleh tambah maksud kita lead the students tu? Cikgu jalankan peranan as pembimbing sahaja.
Betul. Okey, kita fesi, kita pembimbing, kita designer. Okey, terima kasih Cikgu Mazni. Maknanya kita tak mau kita bagi jawapan tu direct kat student. Kita nak dia orang berfikir. So kita rancang, kalau dia orang sangkut ke mana-mana, kita pandu mereka sampai mereka dapat kefahaman yang begitu jelas. Okey, terima kasih. Baik, kumpulan 2. Kumpulan 2, saya mohon kumpulan 2 buat rumusan sikit atas apa yang dapat tadi daripada artikel berkenaan. Silakan. Untuk kumpulan 2, saya persilakan Cikgu Arifin yang arif dan bijaksana. Ada pengacara ya. Ya. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Cikgu Arifin, okey. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua off kamera ni pasal apa ni? Saya Pasal apa off kamera? dah kena on kamera. Kenalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Silakan. Oh, yep. Okey, saya punya pemahaman saya based on observing students at work dan ada satu task lagi asking question. So dekat sini apa yang saya nampak sini penilaian dia bukan terhadap pemerhatian saja tetapi gabungan, iaitu gabungan itu adalah terbaik yang dikatakan sebagai terbaik. Kat sini guided yang diberikan ada 8 step kat sini daripada at least relevant observation made sampai lower task shared cooperatively. So apa yang saya nampak kat sini, pelajar akan bagi dulu apa yang dia nampak. So apa yang dia nampak tu kat situ disusuli dengan soalan oleh guru tersebut. Contohnya kat sini open question mesti diberikan oleh guru tersebut. Contohnya ada 2 jenis soalan yang berdasarkan artikel ni. What do you notice about the bubbles? So kat situ pelajar akan berikan pelbagai jawapan berbanding dengan soalan do you see the colour of bubbles? So kat situ pelajar hanya nampak satu warna saja ataupun mungkin 2 warna saja. Berbanding dengan apakah perubahan pada bubbles, pelajar akan nampak mengembang, menguncup dan sebagainya, terbang dan sebagainya lah. Kat situ pelbagai, dan daripada situ bagaimana pelajar terjemahkan dia dari segi penulisan ataupun lukisan. So dari situ tak bermakna lagi pelajar faham untuk kita mentaksir pelajar tersebut sebagai progres. Jadi cikgu perlu pastikan pelajar tadi membentang, iaitu kita tengok dari segi lisan. So bagaimana dia membentang, kat situ wujudnya cooperative system dalam pembelajaran. So kat situ bagaimana dia argue dengan pelajar dia, argue dengan kawan-kawan dia, ataupun kalau dia hanya berhadap pada lukisan, adakah dia tiru lukisan tersebut? Tak semestinya dia faham lagi. So dekat situ kita nampak kat situ perkembangan pelajar daripada pemerhatian, dia tulis dan dia bentang, itu perlu untuk pentaksiran pelajar. Itu saja kot dari saya. Terima kasih Cikgu Arifin. Okey, kumpulan 3 mungkin nak tambah sebab tajuk sama. Kumpulan 3 tambah sikit. Apa yang Cikgu Arifin cakap tu mungkin dah ada tapi ada apa yang nak extra lagi. Silakan kumpulan 3. Kumpulan 3. Kita bantu Zoom ni. Baik, tak ada kumpulan 3. Okey, tak apa. Saya teruskan pada kumpulan 4. Kumpulan 4 boleh share sikit rumusan apa yang tuan-tuan perempuan dapat daripada artikel tadi, bahagian tuan-tuan dan perempuan. Silakan kumpulan 4. Okey, Assalamualaikum. Cikgu Fatul, okey silakan. Daripada apa yang kami bincang tadi lah, walaupun bahasa Inggeris ni berat jugalah kat kami ni kan. Tapi yang kami bincang ni dapat faham sebab kami ni pernah tengok dekat produk dengan special task. Daripada yang kami setuju tadi lah. Produk ni bila guru melihat looking closely at the produk ni, jadi kita dapat tengok, kita dapat taksir secara ringkas lah apa yang murid tu faham, apa yang ada dalam minda dia. Contohnya kalau kata kita suruh dia bina satu kenderaan macam Puan Naomi buat sebenarnya, bina kenderaan dalam interdisiplin tu, kita bina kenderaan dan buat lakaran dulu. Jadi dekat lakaran tu kita dapat tengok pelbagai jenis lakaran. Dari situ guru tengok, oh lakaran dia ni macam ni, lakaran dia ni macam ni. Jadi guru dapat detect lah kalau kata ada kefahaman dia yang tak sampai seperti mana yang kita nak. Jadi daripada produk drawing dia tu kita boleh tengok. Produk ada banyak kan, ada drawing, ada semua kan. Jadi daripada drawing tu kita dah boleh tengok dah macam mana cara pemikiran dia. Jadi sebagai guru kita boleh lead dia punya pemikiran dia tu supaya betul balik. Macam itulah kalau kita tengok kat produk. Dan kemudian untuk special task ni pula, special
daripada looking closely at the product tu juga, daripada situ guru boleh guna understanding yang ada kat budak tu daripada kita tengok produk dia, dan kita boleh bantu dia untuk elicit lagi untuk pengembangan dia punya idea tu, supaya kita boleh tingkatkan lagi dia punya conceptual thinking untuk kita developkan lagi dia punya conceptual tu kan. Lepas tu daripada produk tu juga kita boleh menambahkan perbincangan yang lebih lah, kita boleh membuka lagi dia punya, kita boleh capahkan lagi cara pemikiran dia supaya kita boleh terarahkan budak tu kepada objektif yang kita nak. Okey, supaya sampailah goal kita untuk buat hari tu kan. Kemudian special task ni pula apa yang kami bincang tadi, special task ni kita bagi peluang kepada murid. Tak kira lah murid tu terbeza ke tak terbeza ke, tapi special task ni kita bagi supaya murid tu dapat guna skill yang dia dah dapat daripada kita buat, supaya dia dapat bebas lah. Yang ni macam dia berkata lah PBL ke apa tadi tu, dia dapat gunakan skill yang dia dah ada untuk mencari jawapan-jawapan yang dia nak. Macam kereta tu jugalah, saya seronok sebab kereta tu walaupun kumpulan kami tak apa nak laju tapi jauh kan. Macam kereta tu, okey, macam mana dia nak bagi lebih jauh. Jadi dia boleh buat ubah suai daripada segi aerodinamik dia, daripada thrust force dia, daripada segi dia punya bearing dia ke apa nak tambah untuk bagi kereta. Itu kita dah bagi special task lah pada yang kami faham lah, supaya dia boleh kaji sendiri, dia boleh ubah boleh ubah yang dia nak supaya dia dapat keputusan yang berbeza. Itu je lah daripada kami. Baik, terima kasih kumpulan 5, kumpulan 4 ya. Kumpulan 5 ada nak tambah sikit? Kumpulan 5 ke puas hati dengan kumpulan 4 punya sharing tadi? Baik, okay, tak apa. Kumpulan 5 senyap tanda setuju ya. Orang senyap tanda setuju. Okey, yang terakhir, last sekali, kumpulan 6. Kongsikan sikit rumusan. Okey, Assalamualaikum. Untuk kumpulan 6, kami dapat artikel yang bertajuk Giving Feedback to Students ya. Kalau tengok dekat situ dia ada bagi positif dan negatif lah. Tapi yang positif dia lebih banyak daripada yang negatif. Okay, yang positif dia, kita yang pertama sekali, yang kesan positif dengan guru tidak boleh membanding-bandingkan tahap kebolehupayaan murid. Okay, yang tu tak boleh nak buat banding-banding, duk sebut yang ni lemah, yang ni pandai. Kita tak boleh buat depan budak sebab itu salah satu sebab yang boleh menjatuhkan dia punya semangat. Ya. Kemudian yang kedua, kita tengok jangan kritik murid secara negatif, ataupun lagi satu avoid making judgement lah. Okay, untuk setiap pelajar tersebut. Yang negatif kita tolak tepi, kalau nak komen bagi komen yang membina, yang dapat menaikkan balik. Kalau dia ada buat silap kat mana-mana, mungkin kita boleh tegur dengan cara yang lebih berhemah. Kan? Okey, yang seterusnya kita tengok tadilah bagaimana cikgu tu boleh guide pelajar, murid kita macam mana cara untuk membuat penambahbaikan kepada apa yang kurang. Contoh dekat model pelajar tu kurang kat mana, cikgu boleh bimbing pelajar untuk membuat penambahbaikan. Yang negatif ada satu je, iaitu tentang pemberian rewards kepada pelajar, kerana salah satu sebab tadi dia boleh menyebabkan pelajar itu membuat tugasan itu dengan baik semata-mata kerana mengharapkan ganjaran. Itu yang dalam artikel lah. Maksudnya dia sebenarnya ada lebih keutamaan. Cikgu setuju tak reward tu? Kita kadang-kadang kalau soal rendah kan kita suka bagi. Kita selalu bagi. Selalunya kan kita bagi reward dekat budak. Terutamanya pada kita, budaya kita. Kalau bagi saya okey, kita bagi reward dapat menaikkan semangat budak-budak kita, motivasi kan, bersaing. Jadi daripada persaingan sebab semua orang nak dapat itulah begitu, tapi pandangan artikel okeylah kan. Jadi kami pun tadi ada jugalah duk percanggahan kat situ, kenapa tak boleh bagi rewards kan? Selama ni duk bagi. Sebab selama ni memang kita cikgu-cikgu ramai lah dalam grup ni pun ramai yang bagi rewards kan. Itu je lah daripada kami Puan Ami. Terima kasih, alhamdulillah. Okey. Baik, terima kasih kerana telah memberikan satu rumusan yang kata pada saya padat. Okay, kita tengok sikit lagi slide saya ni. Boleh nampak tak slide saya sekarang ini? Boleh nampak tak? Nampak tak semua? Apa tu? Tajuk je lah. Tajuk adalah tajuk. Nampak hasil. Ya. Nampak ya, okay, tak apa.
Okey, jadi apa yang dibincangkan tadi telah menjawab semualah. Okey, satu lagi saya nak sentuh, benda-benda yang saya nak cuba kaitkan dengan soft skill macam pelajar-pelajar kita punya orang kata sifat ingin tahu, yang tu pun kita boleh dalam pemerhatian ya. Dalam pemerhatian kita boleh kata walaupun kita kata nak tengok dari segi sains proses skill mereka, tapi kita boleh tengok juga insaniah punya kemahiran ini. Macam sifat ingin menolong, bantu-membantu, bekerjasama, okey, toleransi dengan kawan. Itu semua sifat-sifat yang kita boleh perhatikan. Okey, saya nak lebih kepada, saya nak kaitkan dengan, ini contoh saja yang saya tunjukkan ini adalah contoh senarai semak. Kalau boleh, ini adalah contoh yang diberi dalam artikel berkenaan, dalam modul yang diberikan. Tapi kalau guru-guru mampu, boleh buat sendiri tapi kita rujuk dan kita base kepada engineering design tu. Mana kita nak tengok soal pertanyaan mereka macam mana, sejauh mana pencambahan fikiran mereka. So kita boleh juga design kita punya sendiri soal senarai semak untuk kita menilai pada kita. Okay, ya? Baik. Tentang produk ni saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Macam yang Cikgu Ayu minta ada satu slot tentang My Science Notebook tu. Okey, pengalaman kita sebagai cikgu bila kita buat benda ni kepada pelajar, kita boleh kesan terus. Okey? Kita boleh kesan terus, mungkin ada pelajar yang lemah konsep. Setuju tak dengan saya? Saya ingat apa saya punya laptop yang bateri low duk tengok sambung wire. Tambah hampir lah bateri. Okey tak? Okey. Baik, maksudnya dalam My Science Notebook itu, katakan kita serah kepada mereka, terpulang pada mereka nak olah macam mana, nak curahkan macam mana, apa yang mereka faham. Okey? Jadi daripada lukisan, daripada lakaran, daripada penyataan yang ditulis oleh pelajar itu, contohnya lah kalau katakan cikgu tu mengamalkan penggunaan My Science Notebook tu, cikgu boleh kesan fakta ataupun sejauh mana tahap kefahaman pelajar-pelajar dia. Kalau dia tengoklah, kalau cikgu tu suruh buat dia, lepas tu 2 tahun baru tengok, dia takkan jumpa lah, betul tak? Tapi kalau dia suruh budak tu buat, murid-murid buat, dan dari masa ke semasa dia boleh belik-belik ke tengok ke, dia boleh nampak dah curahan idea yang ditulis oleh pelajar-pelajar dalam buku itu, dia dah boleh kesan. Dan yang lebih penting, penggunaan My Science Notebook ini sebenarnya dia ada juga meningkatkan kreativiti pelajar-pelajar. Kita boleh kesan sejauh mana kreativiti pelajar-pelajar ini terselah. Dan saya pernah buat kajian tentang penggunaan My Science Notebook ni ke satu sekolah, perbezaan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Itu pun kreativiti terselah. Pelajar lelaki suka lukis watak-watak yang kartun-kartun yang saya pun tak reti nak sebut. Zaman saya tak sama, zaman sekarang ni dia lain. So watak-watak yang hero-hero, superhero, pelajar lelaki suka lukis kat buku dia tu, tepi tu dia lukis. Pelajar perempuan dia suka lukis bunga, kan? Itu pun kita dah boleh kesan orang kata kreativiti mereka. Cara olahan gambar rajah yang mereka lukis, itu pun kita nampak sejauh mana kreativiti itu kita biarkan mereka kembangkan sendiri. Kita tak kawal mereka, lebih pada itu sebenarnya kita membantu mengembangkan kreativiti pelajar-pelajar kita dengan menggunakan My Science Notebook itu. Itu yang saya boleh katakan mengenai produk. Okey, cikgu boleh kesan. Okey, ini contoh lagi. Okey ya, baik. Saya ingat itu saja untuk bahagian pentaksiran. Saya yakin cikgu-cikgu buat benda ini, cuma mungkin tak perasan dan mungkin kita boleh perkemaskan lagi selepas ini dengan adanya beberapa langkah ataupun panduan-panduan yang kita berikan. So tahniah kepada semua ahli, semua peserta khusus pada slot ini, pada hari ini. Saya nak serahkan slot seterusnya kepada Cikgu Helmi. Silakan Cikgu Helmi. Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Puan Haja Nomi untuk sesi tadi. Untuk sesi saya yang seterusnya, cikgu okey dah ke? Kan dah melupang dah pak semua. Okey. Okey.